Assalamualaikum, saya Ika Nurmanina. Saya pembentang pertama dan saya akan menjelaskan tentang pengenalan kepada topik kami iaitu Kerajaan Patani dan Tamadun Islam. Jadi untuk bahagian pengenalan, kata tamdun berasal dari kata Arab Mada'an atau modern Mada'in yang berarti keterbukaan suatu kota atau masyarakat yang maju baik lahiriah maupun batiniah. Kata peradaban dapat diartikan sebagai kondisi kehidupan masyarakat yang lebih maju. Istilah lain yang memiliki arti yang sama dengan solidaritas adalah urban, civilization dan civil. Kata peradaban dalam bahasa Inggeris berasal dari kata Yunani civitas yang berarti kota. Para ahli telah membahas persamaan dan perbezaan antara istilah-istilah ini, iaitu istilah peradaban digunakan secara luas dalam tulisan-tulisan peradaban Islam. Beralih kepada pengenalan kepada Kerajaan Tamadun Patani. Patani adalah sebuah provinsi di Thailand Selatan. Daerah lain seperti Patani ialah Narathiwat dan Songkhla merupakan provinsi yang mayoritas penduduknya beragama Islam dalam identitas Melayu. Namun secara keseluruhan Muslim di Thailand Selatan merupakan populasi minoritas yang besar. Setelah banyak saudagar dari luar Patani datang, Islam berkembang pesat di Thailand Selatan, khususnya Patani. Beralih kepada pengenalan terhadap tamadun Islam. Secara umumnya, pengertian tamadun dan tamadun Islam adalah berkaitan dari segi bahasa dan istilah. Dari perspektif bahasa Arab dan epistemologi bahasa Inggeris dan Latin, kita dapat melihat maksud tamadun atau tamadun secara keseluruhannya. Istilah ini termasuklah Madaniyah, tamadun dan Hazarah. Ibnu Khaldun ialah seorang sarjana Islam yang cemerlang dalam bidang sosiologi Islam. Mukadimah menggunakan istilah umran dalam karya-karyanya. Umran digunakan untuk mengkaji tanah dan penempatan keadaan hidup, penempatan, kemakmuran dan pembangunan bandar atau ibu kota. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zainab binti Abu Bakar akan membentangkan faktor kedatangan tamadun Islam ke Kerajaan Patani. Kerajaan Patani ialah wilayah Thailand yang pertama telah menerima perkembangan agama Islam. Terdapat 3 faktor yang telah menyebabkan Kerajaan Patani menerima perkembangan agama Islam atas kedatangannya tamadun Islam di wilayah Thailand ketika itu. Faktor kedatangan tamadun Islam ke Kerajaan Patani yang pertama ialah Patani sebagai sebuah pusat perdagangan. Seterusnya, serangan Thai ke atas Kerajaan Melayu Patani. Faktor yang ketiga iaitu faktor yang terakhir ialah terdapat suatu kesatuan dakwah Islam dari Arab. Atas faktor-faktor kedatangan tamadun Islam ke Kerajaan Patani ini telah menyebabkan wilayah itu dikenali sebagai antara pusat kebudayaan dan peradaban Islam yang ada di ASEAN. Saya Hazana akan menerangkan faktor yang pertama iaitu Patani sebagai sebuah pusat perdagangan. Kedatangan tamadun Islam dalam Kerajaan Patani yang telah menyebabkan perkembangan agama Islam dalam wilayah itu telah dilakukan dengan 2 hubungan, iaitu hubungan perdagangan dan juga hubungan kekerabatan. Sebagai sebuah pusat perdagangan yang terkenal ketika itu, Kerajaan Patani memiliki kedudukan yang sangat strategik, merupakan antara faktor kedatangan pedagang-pedagang dari barat atau timur, di mana mereka akan datang untuk berehat dan juga untuk berdagang. Kerajaan Patani dikenali sebagai sebuah kota atau pusat perdagangan Islam yang paling berpengaruh yang pernah muncul di perairan Laut Cina Selatan ketika itu. Penyebaran agama Islam berkembang di Patani setelah pedagang-pedagang Islam memasuki ke kerajaan itu. Ketika pedagang ini akan menceritakan tentang keunikan agama Islam. Ini merupakan faktor kebanyakan penduduk setempat mula menganut agama Islam
kerana mereka tertarik dengan agama Islam dan jumlah penganutnya juga semakin bertambah. Hubungan kekerabatan juga merupakan antara faktor berlakunya penyebaran Islam dalam kerajaan Patani, di mana datangnya seorang ulama yang datang untuk berdagang dan menyebarkan dakwah. Contohnya hubungan antara Raja Patani dan juga seorang ulama yang datangnya dari Pasai, iaitu Syekh Said Mubalif yang telah berjaya menyembuhkan Raja Patani yang bernama Biatu Nakba yang sedang mengalami sakit parah ketika itu. Raja Patani mula memeluk agama Islam dan menggantikan namanya kepada Sultan Ismail Shah setelah beliau sembuh daripada penyakit ketika itu. Setelah Raja Patani itu memeluk agama Islam, pembesarnya juga turut menganut agama Islam, dan sejak itu agama Islam juga mempengaruhi budaya dan kehidupan keagamaan rakyat Patani. Itu saja daripada saya. Terima kasih. Faktor yang seterusnya adalah serangan Thai ke atas kerajaan Melayu Petani. Faktor ini tidak secara langsung menjelaskan faktor kedatangan tamadun Islam ke kerajaan Petani, tapi ini membuktikan bahawa penyebaran tamadun Islam juga tersebar dari kawasan Petani ke kawasan selatan Thailand yang lain. Serangan Thai ke atas kerajaan Melayu Petani terjadi pada tahun 1876 Masihi, di mana kerajaan Thailand akhirnya berjaya menaklukki dan menawan kerajaan Melayu Petani sejak sekian lamanya. Bermulanya serangan ini adalah daripada wujudnya satu kempen penaklukan Siam ke atas kerajaan Melayu Petani yang merupakan suatu agenda politik. Kempen penaklukan ini adalah satu agenda yang berterusan dan berpanjangan, di mana ianya hanya diteruskan daripada seorang raja ke seorang raja yang lain. Pada serangan yang pertama, ianya telah dilancarkan oleh kerajaan Thai ke atas Petani pada tahun 1603 Masihi, tapi serangan tersebut telah gagal, dan selepas serangan tersebut, kerajaan Thai melancarkan lagi 4 kali serangan ke atas Petani pada tahun 1603, 1632, 1633 dan 1638 Masihi. Tapi serangan tersebut tidak membuahkan sebarang hasil, dan ini menjadikan kerajaan Thai gagal untuk menawan Petani selepas beberapa serangan. Selepas beberapa tahun, kerajaan Melayu Petani akhirnya tewas ketika masih di bawah pemerintahan Sultan Muhammad dan telah berjaya dikalahkan oleh kerajaan Thai. Akhirnya, tawanan kerajaan Melayu Petani kemudiannya dibawa ke Bangkok melalui dua cara, iaitu dengan menaiki kapal dan berjalan kaki dari Petani ke Bangkok. Ini adalah suatu dakwah yang datang dari Arab. Dakwah juga merupakan salah satu kaedah penyebaran Islam yang terkenal sejak dahulu, sama seperti negara-negara Asia Tenggara yang lain. Bagi penyebaran Islam di Patani ini hanyalah melibatkan golongan atau individu yang tertentu sahaja. Berkembangnya dakwah Islam di Patani juga merujuk kepada salah satu faktor sampingan yang menjadikannya lebih berdampak, iaitu di mana raja-raja Islam di Patani merupakan individu berpengaruh dan berkepentingan, terutamanya dalam bidang perdagangan dan penyebaran Islam dalam kalangan masyarakat Melayu. Selain daripada itu, Islam pada ketika itu dibawa masuk oleh para pedagang yang berasal dari Arab dan juga India. Ini terjadi di mana ketika para pedagang tersebut tiba di Patani, mereka langsung mengemukakan hasrat atau keinginan mereka untuk mendirikan sebuah masjid di daerah itu dan meminta izin kepada Raja Patani. Akhirnya, sebuah masjid telah pun didirikan dan
ianya dinamakan sebagai Bangkok Noi yang juga bermaksud Bangkok kecil. Di samping itu, melalui proses pengajaran, para pendakwah juga dapat memperluas penyebaran Islam di daerah tersebut di Patani. Dalam arti kata lain, penyebaran Islam turut terjadi bukan sahaja dari segi faktor perdagangan dan struktur sosial kemasyarakatan semata-mata, tetapi ia juga dengan cara pengajian atau pengajaran. Hal ini menjurus kepada pembukaan lembaga pendidikan keagamaan yang seterusnya berubah menjadi pesantren atau pondok. Saya, Eliza Kristidiana, akan membentangkan mengenai kesan penyebaran agama Islam terhadap Kerajaan Patani. Yang pertama ialah penubuhan institusi tradisional pondok di wilayah Patani. Pondok boleh didefinisikan sebagai sebuah institusi tradisional pendidikan Islam dan umumnya dikenalikan secara bersendirian dan selalunya sebuah asrama. Kewujudan Islam yang bertapak sejak abad ke-13 Masihi sebenarnya telah meluaskan ajaran Islam secara tidak formal lagi di masjid-masjid, surau-surau atau balai siah. Pendakwah yang bertanggungjawab dalam penyebaran Islam pada masa itu mengajar ajaran Islam di tempat tersebut. Disebabkan hubungan agama yang terikat antara orang Melayu Patani dengan pedagang Arab telah membuka peluang kepada orang-orang Patani untuk melanjutkan pelajaran ke negara Arab, terutamanya di ibu kota suci Makkah. Kegiatan pengajaran agama secara lebih mendalam dan intensif dijalankan setelah pulangnya mereka yang melanjutkan pelajaran di Arab itu tadi. Sesi pembelajaran agama Islam ini telah tersebar dan ada penduduk yang datang dari jauh menyebabkan terpaksanya pondok-pondok didirikan di sekitar kediaman Tok Guru yang merupakan pengajar pada masa itu. Di situ lahirnya pembinaan pondok ekoran cara tempat tinggal penuntut-penuntut ajaran Islam ini. Wan Muhammad Syagir Abdullah merupakan seorang ulama dari Kalimantan Barat yang menyatakan bahawa sistem pendidikan pondok ini mula wujud di Patani sebelum ditemui di Kelantan dan Kedah, dan pondok-pondok yang ini wujud lebih awal berbanding negeri-negeri lain yang ada di semenanjung Tanah Melayu. Antara pondok yang termasyhur di Patani pada abad ke-19 dan awal abad ke-20 ialah seperti Pondok Semla yang merupakan pondok tertua di Patani pada abad itu dan tok gurunya merupakan almarhum Tuan Guru Haji Ismail bin Haji Wan Ahmad. Seterusnya ialah Pondok Bendang Daya yang mempunyai jumlah penuntut yang terbesar dan tok gurunya merupakan almarhum Tuan Guru Haji Abdul Qadir bin Mustafa Al-Fatani. Selain itu, Pondok Teluk Manuk, Pondok Bendang Bucil dan Pondok Berming juga merupakan pondok yang merupakan sebahagian daripada pondok yang wujud pada masa itu dan kebanyakannya tidak wujud lagi pada masa sekarang. Pondok ini telah menjadi saksi dan bukti akan kewujudan agama Islam di Patani. Seterusnya, kesan penyebaran agama Islam ialah penaklukan Kerajaan Siam. Kerajaan Patani telah berjaya meluaskan pengaruh agama Islam di negeri mereka hingga menjadi sebuah kerajaan Melayu yang lebih besar dengan adanya Kelantan dan Terengganu sebagai salah satu negeri mereka. Dengan adanya negeri ini, Kerajaan Patani dapat menjadi sebuah negeri yang mencapai kemajuan yang cukup hebat dengan pembinaan 3 meriam yang cukup dikenali ramai. Meriam ini dijadikan senjata utama Kerajaan Patani dan secara tidak langsung menghalang tentera Siam untuk cuba memberontak pada awal abad ke-17. Kerajaan Patani merupakan satu-satunya kerajaan yang dapat melindungi kerajaan lain yang jatuh sekitar tahun 1767. Kerajaan Siam menuntut tahanan mereka, iaitu orang Buruan yang dilindungi oleh Kerajaan Patani, dan permintaan itu ditunaikan kerana khawatir ada sesuatu yang tidak diingini berlaku terhadap Kerajaan Patani. Kejadian tersebut telah mencetuskan konflik di antara Kerajaan Patani dan Kerajaan Siam. Kerajaan Siam seterusnya memperluaskan kuasa mereka dengan menguasai wilayah lain serta memberi tekanan terhadap Kerajaan Patani dan Kedah di mana bunga emas perlu diberikan kepada Kerajaan Siam setiap 3 tahun sebagai tanda akur dengan kuasa Siam. Ini menyebabkan Kedah secara tidak langsung membantu Siam seperti menyertai peperangan berbeza dengan Kerajaan Patani yang masih degil. Kerajaan Patani kemudiannya akur selepas Siam mula mengambil alih pentadbiran Kerajaan Patani.
Kerajaan Siam telah melantik seorang Governor Siam untuk menguruskan pentadbiran kerajaan Patani, dan ini telah menimbulkan ketidakpuasan hati masyarakat setempat kerana ianya dianggap berlawanan dengan nilai masyarakat. Datuk Pangkalan yang merupakan seorang pembesar Melayu iaitu Raja Baru Negeri Patani telah mengambil inisiatif untuk mengusir Governor dan pegawai Siam keluar dari Patani, namun tidak berjaya. Kerajaan Siam kemudian mengambil pengajaran bahawa orang Melayu tidak akan diberi peluang lagi untuk mentadbir negeri tersebut, dan hal ini dilakukan agar kuasa orang Melayu dilemahkan. Penaklukan kerajaan Patani oleh kerajaan Siam berjaya sepenuhnya dengan pentadbiran negara dipenuhi dengan orang-orang Siam, dan kerajaan Patani dengan pengaruh orang Melayu di Patani dilucutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mabipah Lashmi bin Yusni akan membentangkan isi yang ketiga, iaitu kewujudan kerajaan Islam sekitar Patani. Kerajaan Patani telah menerima Islam seawal abad ke-13 Masihi dan seterusnya menjadi salah satu kuasa politik Islam yang penting di kawasan utara dari abad ke-16 Masihi hingga abad ke-18 Masihi. Kewujudan beberapa artifak seperti dinar emas Kelantan dan batu bersurat Terengganu serta kronik Melayu seperti Hikayat Merong Mahawangsa telah membuktikan wujudnya kerajaan Islam di sekitar Patani seperti Kedah, Kelantan dan Terengganu sebelum abad ke-13 Masihi. Kewujudan artifak-artifak ini telah memberi gambaran bahawa kerajaan Islam telah wujud di kawasan tersebut. Selain itu, kewujudan Islam dalam kerajaan Patani mulai berkembang melalui beberapa proses dan langkah-langkah dalam menyebar agama Islam di kerajaan Patani semasa pemerintahan Paya Tun Nakpa, seperti proses perdagangan, struktur sosial dan proses pengajaran. Pemerintah kerajaan Patani Paya Tun Nakpa memeluk Islam dan menukar namanya ke Sultan Ismail Shah, manakala nama kerajaan Patani menjadi Patani Darussalam. Ia adalah sebagai simbol dalam menzahirkan keadaan syiar Islam di Patani. Maka Sultan Ismail Shah mendirikan sebuah masjid iaitu Masjid Kerisik yang ada sekarang, di mana ia mempunyai ciri bentuk seperti masjid-masjid di Asia Barat. Oleh hal yang demikian, ia boleh dirumuskan bahawa kerajaan Patani dikelilingi oleh kerajaan-kerajaan Islam sejak abad ke-12 Masihi dan telah menapak sejak dari itu. Idea yang keempat adalah perkembangan sektor ekonomi dan perdagangan Islam ke kerajaan Patani. Kemasukan Islam ke Patani pada zaman pemerintahan Raja Antira iaitu Raja Patani pada masa itu melalui pedagang Arab Pasai yang bernama Syekh Safi Al-Din pada abad yang ke-13 Masihi. Namun beberapa abad pemerintahan Patani di bawah sistem daulat Islam, berlakulah serangan dari pihak Siam, Thailand, menakluk dan menjajah pada masa pemerintahan Sultan Ahmad abad yang ke-17. Oleh sebab kejatuhan kerajaan Melayu Patani di bawah kerajaan Siam, maka Patani digabung masuk ke dalam wilayah-wilayah negara Thailand sampai sekarang. Kebanyakan penduduk di kawasan tersebut adalah beragama Islam dan berbangsa Melayu yang berinteraksi dengan bahasa Melayu tempatan dan mempunyai kebudayaan yang berlainan dengan pendudukan di kawasan lain dalam negara Thailand. Masyarakat Islam Patani adalah wilayah yang subur dari aspek ekonomi seperti perikanan, pertanian dan wilayah petani dianggap sebagai wilayah yang subur dengan sumber kekayaan alam, pelbagai tempat pelancongan serta dengan pelbagai kebudayaan tempatan dan juga kawasan terdekat dengan sempadan Malaysia dan Singapura. Oleh itu, wilayah ini adalah wilayah yang berpotensi dalam pembangunan perniagaan, pelaburan dan pelancongan dengan baik. Kerajaan Thailand memberi perhatian terhadap kepentingan yang akan dapat dari kalangan majoriti penduduk Muslim di 5 wilayah selatan Thailand dengan mengusahakan membuka perkhidmatan khusus yang dinamakan Jendela Perkhidmatan Perbankan Islam dalam usaha untuk menubuhkan Bank Islam. Selain itu, sebuah projek pembangunan ekonomi di antara 3 buah negara iaitu Malaysia, Thailand dan Indonesia yang dikenali sebagai ekonomi 3 segi yang memberi kesempatan kepada orang Melayu untuk bekerjasama antara 3 buah negeri itu. Seterusnya ialah
kegemilangan semasa zaman Kerajaan Patani. Jadi, zaman kegemilangan Kesultanan Patani adalah dari 1584 sehingga 1649. Ketika Patani berada di bawah pemerintahan Raja dan Sultan, wanita yang dikenali sebagai Raja Pelangi menggabungkan warna pelangi. Ada Raja Hijau, Raja Biru, Raja Ungu, Raja Kuning dan Raja Biru. Jadi, Raja Biru menugaskan seorang pemimpin Cina Muslim bernama Tok Kayan, Lim Tok Hiam, untuk membina meriam kerajaan. 3 meriam dibina iaitu Sri Patani, Sri Nagara dan Mahalela. Sri Patani dan Sri Nagara adalah saiz yang sama, manakala Mahala lebih kecil dan hanya 5 hasta dan 1 rentang. Meriam Sri Nagara dan Sri Patani adalah meriam terbesar di Asia Tenggara. Meriam ini berjaya menghalang 4 serangan Siam ke atas Patani pada tahun 1603, 1632, 1634 dan 1638. Pada tahun 1631, Patani mengirim pasukan ke Nakhon Sitamarat untuk membebaskan daerah itu dari cengkaman Siam. 2 kapal Siam berhasil direbut oleh 2 orang Belanda. Selanjutnya, tentera Siam berhasil merebut kembali Ligor dari Patani, namun 2 orang Belanda masih hilang sehingga menyebabkan Belanda berdiri bersama Siam dan perang melawan Patani. Serangan terbesar oleh Siam di Patani terjadi pada Mei 1634 ketika 60,000 tentera Siam menyerbu Patani, namun segera tentera Siam dikalahkan oleh serangan dahsyat oleh Patani dan tentera Portugis. Jadi dalam jangka ini bermulanya kegemilangan Patani dalam rangka memperkokoh kembali kerajaannya. Kerajaan Patani membentuk aliansi dengan kerajaan Johor, Pahang, Rawalingga. Ketika Raja Ungu bergelar Paduka Sultanah Shah Alam menikah dengan Sultan Pahang Abdul Ghafur, kerana setelah wafat tunangannya pada tahun 1635, puterinya Raja Kuning naik tahta sampai akhir abad ke-18. Beralih kepada kegemilangan tamadun Islam, ianya bermula ketika Shah Ismail membentuk tentera yang dikelola oleh pemerintah dan dia mengandalkan orang-orang biasa untuk mengelola pemerintah. Shah disebut bayangan Tuhan di bumi, tetapi Ismail mengaku sebagai salah satu keturunan imam ini yang menjadi dasar keaktifan Safawi. Ketika ideologi yang berlebihan melenyapkan semangat revolusioner mereka, Safawi menyedari bahawa mereka tidak akan menerima rasa hormat yang pantas mereka terima sejak lahir. Shah abad 1588 sehingga 1629 menghapuskan birokrasi dengan pemikiran gurua dan memperkenalkan para cendekiawan Arab Syiah dari luar negeri untuk mengajari masa 12 untuk Syiah yang lebih ortodoks. Zaman keemasan Islam 339, Syiah merupakan sektor tertua dalam Islam, mengingat dapat diunut kembali ke masa ketika masalah warisan Nabi Muhammad muncul dari awal. Minoriti utama Islam ia dianggap oleh majoriti Sunni yang juga dipanggil Ortodoks sebagai heterodoksi utama jika tidak heresi agama. Syiah sebaliknya menganggap doktrin mereka iaitu ortodoksi yang tidak heresi iaitu agama. Syiah sebaliknya menganggap doktrin mereka tiada tolok bandingannya. Dia juga bermurah hati memberi bantuan kewangan serta membina madrasah untuk mereka. Empayar menjangkau kemuncaknya di bawah pimpinan Abbas. Di sinilah kemenangan wilayah penting menentang Ottoman juga dikecapi, serta nikmat zaman pembaharuan kebudayaan di Isfahan. Isfahan menjadi satu bandar menakjubkan dengan adanya taman, istana dan medan terbuka yang luas serta masjid-masjid dan madrasah yang mengagumkan. Namun, pendatang baru sebagai kelompok yang kompleks tidak pernah lagi memiliki madrasah Syiah sendiri. Namun, pertemuan untuk belajar dan diskusi diadakan di rumah mereka. Mereka ingin mengambil alih sistem hukum dan pendidikan di Iran serta kewajiban agama kerajaan meskipun sebelumnya mereka menganut prinsip non-intervensi dalam kerajaan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nurul Izzah binti Irini akan membentangkan kejatuhan Kerajaan Patani. Punca pertama kejatuhan Kerajaan Patani adalah terdapat konflik antara Kerajaan Patani dan Raja Siam. Konflik berlaku apabila Raja Siam berasa iri hati akan
kegemilangan Patani. Selama 67 tahun Raja-Raja Perempuan Patani memerintah, sebanyak 4 kali serangan oleh Raja Siam tidak berbuah hasil dan beliau mengundur diri dan tidak menyerang Patani untuk sementara. Kegemilangan kerajaan Patani tidak kekal lama kerana benteng Patani tidak kuat seperti dulu kerana apa dengan kemasyhuran dan kemakmuran negara sehingga tidak memperketatkan pertahanan negara. Kemangkatan Raja Kuning juga menyebabkan Patani lemah. Oleh itu, Raja Siam berjaya menyerang dan melemahkan Patani. Punca kedua adalah kemunduran bidang perdagangan. Kemunduran bidang perdagangan setelah pemerintahan Raja Unggu berakhir disebabkan oleh konflik politik dan seterusnya menyebabkan saudagar Eropah memindah pusat perniagaan ke negeri lain. Kekurangan pedagang daripada Eropah dan negara lain menyebabkan kemunduran dalam bidang perdagangan. Selain itu, terdapat pelabuhan yang lebih menarik seperti Johor, Melaka, Aceh, Banten dan Batavia yang menyumbangkan kemunduran bidang perdagangan di Patani. Patani adalah negara maritim, oleh itu negara tersebut bergantung dengan ekonomi perdagangan. Puncak ketiga adalah disebabkan kemangkatan Raja Kuning. Kerana faktor usia dan kesihatan Raja Kuning yang semakin merosot, beliau berlindung di kota Jembal, Kelantan di mana beliau mangkat dan tidak mempunyai waris untuk Kesultanan Patani. Kemangkatan Raja Kuning menyebabkan kerajaan Patani tidak mempunyai pemerintah dan menjadi lemah. Setelah kemangkatan Raja Kuning, Raja Kelantan memerintah kerajaan Patani dan selanjutnya dipimpin oleh anak lelaki beliau iaitu Raja Mas Jayam. Walau bagaimanapun, setelah kemangkatan Raja Mas Jayam yang tidak mempunyai waris, Sultan Muhammad mengganti beliau dan memerintah Patani pada masa tersebut. Pada awalnya, kerajaan Patani aman dan tidak mempunyai persengketaan dengan negeri Siam. Tetapi disebabkan Sultan Muhammad menolak tawaran Raja Siam untuk bergabung menyerang Burma, menyebabkan Raja Siam membatalkan perjanjian antara Patani dan Siam dan seterusnya menyerang Patani. Setelah menang, Raja Siam mengganti perundangan Patani mengikut perundangan Siam dan Raja Siam memilih pemerintah sendiri iaitu Tengku Lamidin dan Tengku Pangkalan iaitu orang Patani. Walau bagaimanapun kedua pemerintah tersebut ingin membelut Raja Siam dan menyebabkan beliau marah dan menyerang Patani. Setelah pertempuran yang terakhir, Raja Siam melantik Nai Kwan Sai iaitu orang berasal daripada Siam untuk memerintah kerajaan Patani dan seterusnya memecahkan Patani kepada 6 wilayah iaitu Kota Grisek, Kota Nongcek, Kota Bahru, Kota Jala, Kota Legeh dan Kota Jerengga. Punca terakhir adalah kerajaan Siam memperketatkan dasar ke atas orang-orang Patani setelah menguasai Patani sepenuhnya. Ini untuk mengelakkan Patani daripada bangkit semula. Kerajaan Siam mengembangkan dan meluaskan kuasa di Patani dengan menguasai pentadbiran di Patani. Selain itu, mereka juga mengubah budaya dan identiti orang Melayu Islam Patani di mana mereka memaksa rakyat Melayu Islam Patani menukar agama kepada Thai Buddha. Ini menyebabkan kejatuhan orang Patani yang beragama Islam. Selain itu, kerajaan Siam melaksanakan dasar yang menyusun pentadbiran Patani di mana wilayah Patani dipecahkan kepada 7 wilayah. Walaupun 7 wilayah tersebut diperintah oleh Raja-Raja Melayu dan dipegang oleh Raja-Raja Melayu, kuasa mereka adalah terbatas di mana mereka mesti mengikut perintah Raja Siam. Sistem Raja-Raja Melayu dihapuskan pada tahun 1902 dan diganti dengan sistem pentadbiran Siam.
Punca terakhir adalah kerajaan Siam memperketatkan dasar ke atas orang-orang Patani setelah menguasai Patani sepenuhnya. Ini untuk mengelakkan Patani daripada bangkit semula. Kerajaan Siam mengembangkan dan meluaskan kuasa di Patani dengan menguasai pentadbiran di Patani. Selain itu, mereka juga mengubah budaya dan identiti orang Melayu Islam Patani di mana mereka memaksa rakyat Melayu Islam Patani menukar agama kepada Tai Buddha. Ini menyebabkan kejatuhan orang Patani yang beragama Islam. Selain itu, kerajaan Siam melaksanakan dasar yang menyusun pentadbiran Patani di mana wilayah Patani dipecahkan kepada 7 wilayah. Walaupun 7 wilayah tersebut diperintah oleh Raja-Raja Melayu dan dipegang oleh Raja-Raja Melayu, kuasa mereka adalah terbatas di mana mereka mesti mengikut perintah Raja Siam. Sistem Raja-Raja Melayu dihapuskan pada tahun 1902 dan diganti dengan sistem pentadbiran Siam. Kesimpulannya, perkembangan Islam di Patani telah memberi pelbagai impak kepada Patani seperti mewujudkan kerajaan Islam dan wujudnya adat dan budaya Islam di Patani. Patani adalah negara maritim di mana pedagang berlabuh dan berniaga. Oleh itu, agama Islam mudah berkembang di Patani kerana pedagang Islam daripada Arab datang untuk mengembangkan agama Islam. Di samping itu, zaman kegemilangan Patani semasa kedatangan Islam dapat dilihat dalam bentuk adat, budaya, ekonomi dan pembinaan teknologi. Walau bagaimanapun, Patani juga jatuh selepas kegemilangannya di mana kerajaan Siam menyerang, merampas dan mengubah identiti dan adat orang Melayu Islam Patani dan seterusnya menghapuskan sistem Raja-Raja Melayu.